Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala, dengan limpah kurnianya kita dapat bersama-sama pada malam ini dalam sesi kedua perbincangan kita bagi kitab Anak Kunci Syurga karangan Syekh Abdul Qadir ibn Abdul Muttalib Al-Mandili rahimahullahu ta'ala. Pada kelas yang lalu kita telah pun membaca serba sedikit muqaddimah yang dinyatakan oleh musannif rahimahullah berkenaan ahli sunnah wal jamaah, di mana musannif mula membincangkan dalam kitab beliau ini pada pendahuluan tentang manhaj atau metodologi ahli sunnah wal jamaah dalam berinteraksi dengan agama dari sudut sumber ambilan mereka dan bagaimanakah mereka menggunakan sumber ini. Kesimpulannya, ahli sunnah wal jamaah bersandarkan ajaran mereka kepada wahyu, iaitulah Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Dan ahli sunnah wal jamaah tidak mendahulukan akal atas wahyu, dan telah kita nyatakan sebabnya bukanlah kerana ahli sunnah wal jamaah golongan yang menolak akal, tetapi mereka lah golongan yang paling berakal, kerana Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan akal bagi manusia untuk digunakan sebagai apa? Sebagai alat untuk berfikir dan mentadabbur, memahami ayat-ayat Allah tabaraka wa ta'ala, bukan digunakan untuk membangkang perintah dan suruhan Allah Ta'ala atau mendustakan perkhabaran Allah yang datang menerusi Ar-Rasul SAW. Sebelum kita melanjutkan bacaan kita, masih lagi pada pendahuluan, bagi yang menggunakan buku bersih tahqiq ataupun semakan Dr. Abdul Basit, dia akan dapati ada penjelasan daripada muhaqqiq berkenaan dengan maksud ahli sunnah wal jamaah. Dan eloklah kita sentuh juga untuk memahami apa maksud ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah, sunnah pada bahasa ialah jalan, sama ada terpuji ataupun tercela. Di sunnah dari segi istilah ialah jalan. Jalan di sini bukanlah jalan dengan makna jalan yang kita nampak jalan tar, tapi jalan dari segi maksud cara melakukan sesuatu ataupun cara hidup ataupun cara melaksanakan sesuatu. Sama ada perbuatan itu ataupun cara itu terpuji, betul ataupun salah. Adapun dari segi istilah, kalimah sunnah bermaksud jalan petunjuk yang dibawa oleh Nabi SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum, sama ada dari segi ilmu, i'tiqad, perkataan, amalan, takrir dan semua jenis ibadat dan i'tiqad. So sunnah yang dimaksudkan ialah yang lawan dengan bid'ah. So dalam hadis Nabi SAW daripada Al-Irbad ibn Sariyah radhiyallahu an, Nabi SAW telah memberikan satu wasiat dan pesanan dengan sabda baginda, usikum bitaqwallahi was-sam'i wat ta'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habashi. Nabi bersabda, aku berwasiat kepada kamu dengan bertakwa kepada Allah dan dengar dan taatlah kepada pemimpin kamu walaupun dia seorang hamba Habsyi. Fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Kerana sesiapa yang hidup selepasku nanti dalam kalangan kamu akan mendapati banyak percanggahan atau perbezaan pendapat. Fa innahu may ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Barang siapa yang hidup selepasku nanti, yakni selepas Nabi wafat nanti, akan dapati ada banyak percanggahan dan perbezaan pendapat. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Maka hendaklah kamu berpegang dengan sunnahku dan sunnah al-khulafa'ir rasyidin, pengganti-penggantiku yang berada di atas kebenaran, al-mahdiyyin, yang mendapat bimbingan dan petunjuk daripada Allah tabaraka wa ta'ala. Tamassaku biha
berpegang teguhlah kamu dengannya, wa'addu 'alaiha bin nawajiz, dan gigitlah dengan geraham kamu, menunjukkan bahawa Nabi suruh pegang sungguh-sungguh dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam dan sunnah para sahabat baginda radhiyallahu anhum. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan jaga-jagalah kamu, jauhilah kamu, awasilah kamu daripada terjebak ke dalam ajaran agama yang direka-reka. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah, kerana setiap ajaran agama yang direka-reka itu adalah bid'ah, dan setiap bid'ah itu adalah menyesatkan. Dalam hadis yang lain daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa fih fahuwa raddun." Barang siapa yang mereka-reka mengada-adakan sesuatu dalam agama kami ini, perkara yang tiada kaitan dengannya atau tiada asal ataupun tidak berdalilkan dengannya, maka ianya ditolak. Apa itu bid'ah? Bid'ah ialah ma uhditha fid dini min ghairi dalilin, apa yang diada-adakan dalam agama tanpa dalil. Itu adalah bid'ah. Ma uhditha fid dini min ghairi dalilin, apa yang diada-adakan dalam agama tanpa dalil. So pertama, bid'ah ini syaratnya mestilah dia benda yang baharu direka-reka. Yang keduanya, mestilah benda baru ini disandarkan kepada agama, sama ada agama itu dalam bentuk perkara akidah ataupun perkara hukum hakam, sama ada hukum hakam itu dalam bidang ibadat atau muamalat atau apa sahaja, yang tidak ada ruang bagi ijtihad padanya, yang tidak ada ruang ijtihad padanya, yakni benda itu dah jelas dari segi nas qat'i. Dan syarat pula benda itu disandarkan kepada agama baharu tanpa dalil. Tanpa dalil di sini maknanya sama ada memang tidak ada dalil, atau dalil yang digunakan itu tidak sahih, atau dalil itu sahih tapi cara istidlal, cara penggunaan dalil tidak sahih. So itu adalah maksud bid'ah dan bentuknya. Kita bagi misal supaya kita dapat bezakan apa yang bid'ah, apa yang tidak bid'ah. Pertama, zaman Nabi alaihi salatu wassalam tidak ada kereta yang dibuat daripada besi macam zaman kita, yang dibuat daripada enjin, dengan menggunakan enjin yang berjalan macam ini. Zaman Nabi ada kereta kuda, kereta sekian. Tetapi pembuatan kereta benda baharu yang berlaku dari segi urusan keduniaan, mengikut peredaran masa dan teknologi, dan ia digunakan sebagai wasilah dalam kehidupan, sama ada wasilah itu adalah berkaitan dengan mencari rezeki untuk hidup di dunia, ataupun untuk melakukan ibadat dengan makna untuk pergi ke masjid, pergi ke tempat-tempat yang memerlukan kita melakukan ibadat di tempat tersebut, pergi bekerja mencari rezeki yang halal. So dia adalah wasilah, dia bukan ghayah, bukan matlamat. Kenderaan itu sendiri bukan ibadah pada zatnya, dia adalah benda yang hukumnya mubah, harus. Sebab dia adalah benda yang bukan berkaitan dengan ta'abbud, bukan berkaitan dengan perkara yang berbentuk perhambaan diri kita kepada Allah Ta'ala, bukan ibadah. Pada asalnya dia boleh dapat pahala bila kita niat, kenderaan ini aku beli sebab nak pergi masjid, memudahkan aku nak pergi masjid, memudahkan aku nak pergi kerja, mencari rezeki yang halal. So itu mungkin diberi pahala, Allah Ta'ala beri ganjaran dari segi niat. Tetapi semata-mata satu orang pergi kedai beli kereta, tidak ada pahala dan dosa, selama mana cara jual belinya mengikut hukum syarak. Kan? Pasal hukumnya harus ada. So kereta benda yang baru diada-adakan, tapi dia bukan diada-adakan dalam agama, pun tak boleh juga. Maka dia bukan bid'ah dari segi istilah syarak. Ada benda baru disandarkan kepada agama. Apa dia? Seperti
ijtihad para ulama dalam hukum hakam kejadian baru yang berlaku dalam syariat. Misalnya, kalau kita nak bagi contoh macam mana? Contoh sekarang, menjarakkan saf ketika solat berjemaah kerana pandemik COVID-19, atau menghentikan solat jemaah atau sembahyang Jumaat di masjid-masjid kerana wabak yang merebak. Taib. So ini hukum baru dalam agama, disandarkan kepada agama. Okey, disandarkan kepada agama. So kita tak pernah jumpa di zaman Nabi SAW, zaman as-salaf, mereka solat secara penjarakan ketika solat kerana apa-apa sebab yang wabak dan sebagainya. Yang datang daripada mereka adalah solat jemaah itu ditangguhkan atau diberikan keringanan, keuzuran untuk tidak hadir sama sekali. Tetapi adakah perkara ini dibuat dengan dalil? Bila kita meneliti balik, walaupun dia benda baru dalam agama, dia adalah satu bentuk ijtihad dan berteraskan kepada sandaran dalil-dalil syar'i dan kaedah-kaedah istidlal yang sahih yang telah disetujui para ulama mengikut kaedah usulul fiqh yang sahih. Maka kita tak kata dia bid'ah, bahkan dia menjadi sunnah, sebab di sana ada perintah Nabi SAW untuk menjaga diri kita daripada terjebak ke dalam penyakit berjangkit. Nabi kata, firra minal majzum, firra minal majzumi, firaraka minal asad. Larilah kamu daripada orang yang kena penyakit kusta seperti kamu lari daripada singa. Dan datang satu orang ke Madinah nak bai'at Nabi SAW, dia ada penyakit kusta. Nabi hantar satu orang untuk bagi tahu kepada dia, kami telah bai'at kamu, maka pulanglah, tak payah masuk Madinah. Okay? Tak payah masuk Madinah. Jadi maknanya fatwa ataupun ijtihad yang baru dibuat ini mengikut kaedah dalil, maka dia bukan bid'ah. Ya. So kita kata ada benda baru yang disandar kepada agama, bukan bid'ah kerana dia sesuai dengan dalil. Seperti di zaman Nabi SAW tidak ada sistem pendidikan agama yang sistematik macam kita ada sekarang di peringkat sekolah, di peringkat universiti. Dia benda yang baru, disandarkan kepada agama, tetapi dia dah disandar dalam bentuk wasilah dan ada dalil-dalilnya. Dari segi Nabi SAW sendiri, masalahnya dalam hadis dalam Sahih Al-Bukhari, Nabi sendiri mencari-cari hari-hari tertentu untuk mengajak para sahabat, bukan tiap-tiap hari Nabi duduk mengajak. Dan golongan wanita datang minta kepada Nabi SAW hari yang khusus untuk diadakan pengajian untuk mereka secara khusus, sebagai misal. Dan kemudian para sahabat radhiyallahu anhum telah melakukan perkara ini, dan perbuatan sahabat jikalau mereka melakukannya dan benda itu masyhur dan tidak diingkari, maka ia adalah ijma', dan ijma' adalah dalil. Maka kita dapati para sahabat telah membahagikan kelas-kelas pengajian mereka kepada subjek-subjek macam Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kemudian mereka membentuk madrasah-madrasah, aliran-aliran tertentu secara khusus. Di zaman salaf kita dah ada madrasah atau madhab Ibnu Abbas, madrasah Ibnu Mas'ud, madrasah Zaid ibn Thabit radhiyallahu anhum ajma'in. So ini menunjukkan bahawa benda itu telah dilakukan oleh para sahabat tanpa diingkari, maka ianya dalil syar'i dan dia dalil yang sahih. Okay. Tayyib. So itu benda yang kita kata dia tak bid'ah. Macam mana kalau jadi bid'ah pula? Macam contoh bid'ah. Tayyib. Pada zaman Nabi SAW tidak diketahui adanya sebarang sambutan khusus
dilakukan untuk memperingati kelahiran baginda alaihi salatu wassalam dalam bentuk perayaan. Yang dikenali perayaan itu adalah Hari Raya Aidil Adha dan Aidil Fitri, dan hari Jumaat perayaan mingguan. Nabi tidak pernah mensyariatkan apa-apa perayaan selain 3 perayaan ini. 2 perayaan tahunan, 1 perayaan mingguan. Ya. Lalu sambutan Maulid Nabi sebagai misalnya, dia adalah benda baru berlaku selepas kewafatan Nabi pada zaman yang terkemudian, zaman yang mutaakhir jiddan, berzaman Fatimiyah, zaman pemerintahan Syiah Fatimiyah di Mesir. Kita tak nak tengok dari segi orangnya lagi, kita nak tahu benda tu sendiri. Sama ada dia dibuat oleh orang Syiah, oleh siapa pun, tu satu hal. Taruh tepi dulu. Kita nak faham kaedah macam mana benda tu jadi bid'ah pada zatnya sendiri. Sebab bid'ah kita tak tengok dari segi siapa buat benda tu. Kita tak boleh kata tapi ni orang sunnah buat. Orang sunnah buat belum tentu benda tu sunnah. Kan? Sebab benda itu dia ada ukurannya pada zatnya. Okey. Baik, kalau kita kata perayaan Maulid Nabi tak pernah ada di zaman Nabi. Maulid Nabi disandarkan kepada agama? Ya, disandarkan kepada agama sebab meraihkan Nabi SAW. Sebab dibuat dengan tujuan untuk cinta Nabi SAW, dan cinta Nabi adalah ibadat khusus yang telah ditetapkan cara dan kaifiatnya oleh Nabi SAW. Ada dalil? Tidak ada dalil. Kenapa? Tidak pernah dibuat oleh Rasulullah sendiri, tak pernah disuruh, tak pernah dibuat, tak pernah diisyaratkan oleh Nabi untuk kita buat. Para sahabah radhiyallahu anhum, tidak ada seorang pun daripada mereka yang memahami perintah untuk puasa hari Isnin ini adalah dalil untuk merayakan Maulid Nabi SAW. Tabi'in, tabi'in, bergenerasi, tidak ada di kalangan khairul qurun, generasi yang terbaik yang Nabi telah menyatakan mereka lah generasi terbaik yang kita kena ikut jejak langkah mereka ini, yang melakukan perkara tersebut. Dan tidak ada di kalangan mereka yang memahami hadis suruhan berpuasa hari Isnin ini adalah isyarat, dalalah kepada merayakan Maulid Nabi secara khusus. Maka ini bid'ah? Ya, ini bid'ah. Ini bid'ah. Ini contoh bid'ah pada amaliyah. Okey. Kalau kita nak bagi contoh bid'ah dari segi i'tiqad, akidah, kepercayaan yang menyimpang. Baik. Sebagai misal, menjadikan mimpi sebagai dalil hukum syarak, ataupun mendengar bisikan-bisikan sebagai hukum syarak. Orang tanya, apa dalil kamu buat ini? Dia kata dalil ini ialah aku mimpi, so aku boleh buat. Sedangkan benda itu tidak wujud di zaman Nabi SAW. Tidak disyariatkan dalam Quran, dalam sunnah, dalam ijma', dalam cara qiyas, tidak ada. Seperti contoh, kita kata, contohlah satu orang mimpi dia dapat salat sunat khusus, salat sunat hari Sabtu. Contoh salat sunat hari Sabtu. So salat sunat hari, salat apa dia? Ibadah khusus yang ada dia punya peraturannya, ditetapkan oleh syarak. Salat sunat dikhususkan untuk hari Sabtu. Ada dalil? Tidak ada dalil. Apa dalil yang kamu pakai? Mimpi. Contoh, dia kata dalil saya ialah mimpi. So pertama, salat sunat hari Sabtu tu sendiri dah bid'ah dari segi amalan dia. Pasal dia salat disandarkan pada agama, benda baru, tak dibuat di zaman Nabi, zaman sahabat, zaman tabi'in, tabi'in. Tidak ada. Dan tidak ada suruhan, tidak ada isyarat daripada nas untuk buat salat sunat hari Sabtu khusus. Baik. Kemudian kita tanya dia dalil. Dalil dia kata mimpi.
So sekarang kamu sandarkan mimpi kepada agama. Pernah tak mana-mana peristiwa dalam agama ini atau hukum hakam syariat diistimbatkan ulama secara mimpi? Tidak ada. Sahabat, tabi'in, tabi'in tak pernah guna mimpi sebagai dalil hukum syarak. Kerana mimpi yang sejahtera daripada bisikan syaitan mimpi Nabi sahaja. Mimpi Nabi sahaja wahyu syar'i, wahyu ilahi. Adapun mimpi selain Nabi, Nabi kata ada 3. Kan? Mimpi daripada Allah, ru'ya min Allah, wa ru'ya minasy syaitan, wa ru'ya minan nafs. Manusia yang bukan Nabi, kalau dia mimpi, dia ada 3 kemungkinan. Daripada Allah, daripada syaitan, daripada mainan tidur dia sendiri. So mimpi, lepas Nabi wafat, tidak ada lagi wahyu. Terputus wahyu, tidak ada lagi wahyu. Okay. Yang tinggal adalah mimpi-mimpi baik yang Allah beri kepada orang mukmin sebagai khabar gembira sahaja, bukannya hukum baru atau syariat baru atau ibadat baru, tidak ada. So menyandarkan mimpi sebagai satu dalil syar'i baru adalah bid'ah. Atau nanti kita akan datang sebutan Syekh pengarang kita ini, contoh beberapa aliran bid'ah yang kita akan sebut. Kepercayaan-kepercayaan, i'tiqad-i'tiqad yang menyelisihi syarak, yang menyelisihi nas, dan disandarkan kepada agama. Disandarkan kepada agama. So ini adalah bid'ah. Jadi bid'ah ma uhditha fid din min ghairi dalilin atau bila dalilin, apa yang diada-adakan dan disandarkan kepada agama tanpa dalil. Dan hukumnya Nabi kata kullu bid'atin dhalalah, semua bid'ah menyesatkan. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma mengatakan kullu bid'atin dhalalatun wa irra'aha an-nasu hasanah. Semua bid'ah adalah menyesatkan walaupun manusia menganggapnya baik. Kata Imam Malik ibn Anas rahimahullah, man ibtada'a bid'atan wa ra'aha hasanah faqad za'ama anna Muhammadan khana ar-risalah, لأن الله تعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فما لم يكن يومئذ دينا لم يكن اليوم دينا. Barang siapa mengada-adakan satu bid'ah lalu dia menganggap bid'ah itu baik, maka dia telah menuduh Nabi Muhammad SAW khianat dalam tanggungjawabnya sebagai Rasul. Kerana Allah telah berfirman, pada hari ini aku telah sempurnakan agama kamu dan aku cukupkan bagi kamu nikmatku dan aku redha Islam sebagai agama kamu. Maka apa yang bukan agama pada hari ayat itu diturunkan, yani pada zaman Nabi SAW, tidak mungkin menjadi agama pada hari ini, pada zaman kita. Ini kata Imam Malik. Tetapi kita dapati ada perkataan ulama lain yang mengatakan di sana ada bid'ah namanya hasanah atau mahmudah. Seperti kata Imam Syafi'i radhiyallahu an, al-bid'atu bid'atan mahmudatun wa madhmumah. Bid'ah ada 2, dipuji dan dicela. Apa maksud? Imam Syafi'i kata ma wafaqal kitab wa sunnah fahuwa mahmud wa ma khalafal kitab wa sunnah fahuwa madhmum. Apa yang menyetujui Quran dan sunnah dipuji, apa yang menyelisihi Quran dan sunnah dicela. Dalam lafaz yang lain Imam Syafi'i kata al-muhdathatu darban. Perkara baharu ada 2 jenis. Maknanya maksud Imam Syafi'i ialah bid'ah di sini dari segi bahasa. Sama juga perkataan Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu an bila dia buat salat tarawih berjemaah di zaman dia, dia kata ni'matul bid'atu hadhihi. Eloknya bid'ah ini. Alangkah eloknya bid'ah ini. Apa maksud alangkah eloknya bid'ah ini? Yakni perkara baru yang tidak dibuat oleh orang sebelum dia. Walaupun salat tarawih berjemaah adalah sunnah, dibuat di zaman Nabi SAW, dan Nabi meninggalkannya, Nabi tinggal solat tarawih berjemaah itu kerana ada penghalang, ada sebab.
Kerana Nabi takut kalau berterusan macam itu, maka takut tarawih itu akan difardukan dan umatnya tidak mampu dan jadi berat. Dan di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, bukanlah orang salat tarawih seorang-seorang, tak juga, tetapi jemaah mereka berpecah-pecah. Ada setumpuk semayang dekat penjuru masjid sana, setumpuk semayang dekat sini, ada yang semayang seorang. So macam-macam orang. Umar bin Al-Khattab apa yang dia buat? Dia gabungkan semua tadi satu imam, Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu an. So perbuatan dia, adakah benda itu tidak ada nas daripada syarak? Ada nas, cuma disebabkan ia sesuatu yang telah lama ditinggalkan dan telah dilupakan, maka orang anggap benda tu baru. Kerana bid'ah dari segi bahasa maksudnya sesuatu yang baru, benda yang tidak diketahui sebelumnya. Itu maksud bid'ah. Sebab itu Allah Ta'ala kata dalam Al-Quran, Qul ma kuntu bid'an minar rusul. Katalah olehmu wahai Muhammad kepada orang musyrikin ahli kitab, aku bukanlah bid'ah daripada kalangan rasul. Yani aku bukanlah orang pertama rasul-rasul ni. Rasul sebelum aku dah banyak ramai. Itu maksud kalimah bid'ah dari segi bahasa. So pembahagian sebahagian ulama kepada bid'ah itu ada yang baik, ada yang tak elok, ialah dari sudut kalimah bahasa. Adapun bid'ah kalau kita definisikan dengan definisi syarak macam yang kita sebut tadi, ma uhditha fid din min ghairi dalilin, dia tidak ada melainkan tercela. Maka sahlah hadis Nabi kullu bid'atin dalalah. Sebab maksud bid'ah dalam hadis ini kullu bid'atin ialah bid'ah yang maqsudah, ma'rufah, bid'ah yang dikehendaki di sini spesifik. Walaupun lafaznya nakirah, tapi dia adalah nakirah maqsudah. Iaitulah bid'ah yang merujuk dalam hadis Nabi, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Dia merujuk kepada hadis ini. Kan? Tayyib. So itu adalah dari segi maksud bid'ah dan hukumnya. So bid'ah lawan kepada sunnah. So kalau kata di sunnah, kita kata sunnah ialah tariqatun Nabi alaihi salatu wassalam wa ma kana alaihi ashabuhu radhiyallahu anhum min al-i'tiqadat wal ibadat wal muamalat wa ghayriha min al-ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah wal ilmiyah. Apa yang berada di atasnya jalan Nabi SAW dan para sahabat baginda radhiyallahu anhum daripada akidah, ibadat, muamalat dan lain-lain, daripada hukum hakam syarak yang berbentuk teori maupun praktikal. So ini sunnah. Maka bid'ah ialah yang lawan daripada tadi, apa yang berlawanan dengan jalan Nabi SAW dari sudut akidah, ibadah, muamalat, apa saja yang disandarkan kepada agama dan dianggap ini adalah suruhan agama. Dan bid'ah terhimpun padanya tiga usul. Yang pertama ialah at-ta'abbud bima lam yushra'. Yang pertama, bid'ah ini, benda itu jadi bid'ah bila kita melakukan satu amal ibadah yang tidak disyariatkan. Amal ibadah yang tidak disyariatkan. Balik kepada kaedah kita tadi, ibadat seperti salat, puasa, zakat, haji. Contoh zakat. Tiba-tiba ada orang nak keluar zakat besi. Sebab besi sekarang value. Tiba-tiba dia keluar fatwa, dia buat satu hukum, dia kata besi kena zakat. So besi kena zakat ni hukum. Sebab zakat ibadat. Di zaman Nabi ada besi? Ada. Pernah Nabi suruh orang bayar zakat besi? Tak pernah. Kan? Jadi besi, kalau dia kata besi kena zakat, ni bid'ah. Kan? Sebab dia menyandarkan hukum baru dalam agama. Dan orang yang mengeluarkan zakat besi, dia telah buat satu bentuk bid'ah dalam agama. Ada? Dan tidak ada dalil dan tidak ada istidlal yang sahih untuk menyokong pendapat dia ini. Tapi kalau zakat wang ringgit,
Ini sahih. Pasal apa? Pasal zakat wang ringgit adalah ganti kepada dinar dan dirham. Dinar dan dirham dikeluarkan zakat kerana dia adalah mata wang. Maka sekarang walaupun orang tak guna dinar dengan dirham, dinar dan dirham telah digantikan dengan wang kertas, duit fiat. Sama juga kalaulah satu masa nanti orang pakat guna Bitcoin contoh sebagai mata wang official. Kalau kata tiba-tiba kerajaan isytihar, kita tak mau guna dah duit kertas, kita nak guna duit elektronik. So sama juga, dia akan terpakai seperti yang telah dibahaskan oleh para ulama. Dianggarkan kalau Bitcoin ni nanti jadi resmi, dia kata kena zakat juga kan, pasal dia mata wang. Tapi sekarang dia mata wang yang tak rasmi, tak official kan. So dinar dengan dirham kena zakat sebab itu. So bila dia duit sekarang ganti tempat dinar dengan dirham, maka dia kena zakat. So ada dalil, dia bukan bid'ah. Tayyib. Jadi at-ta'abbud bima lam yushra'. Dia nak puasa sempena Maulid Nabi, puasa sempena Maulid Nabi 12 Rabiul Awal. Yang ada puasa hari Isnin, Nabi suruh puasa tiap-tiap minggu hari Isnin. Puasa 12 Rabiul Awal tak pernah datang, Nabi tak pernah suruh, sahabat tak pernah buat, dan tarikh Maulid Nabi pun khilaf. Bukan mesti 12 Rabiul Awal, ada kata 10, ada kata 8 kan, tak diketahui secara tepat. Maka dia bukan perayaan agama. Tarikh tu sendiri. Yang disuruh ialah berpuasa pada hari Isnin. Kerana hari Isnin hari Nabi dilahirkan dan hari wahyu pertama turun. Maka kita bersyukur kepada Allah, kita puasa hari Isnin setiap minggu. Kan? Itu yang disuruh. Adapun puasa setahun sekali, puasa Maulid, ini tidak disuruh. Ini ta'abbud bima lam yushra'. Itu satu. Yang kedua, bid'ah ini adalah al-khuruju ala din, mengubah sistem agama, nizamuddin, al-khuruju ala nizamiddin, mengubah sistem agama. Mengubah sistem agama ni dengan dia membuat hukum hakam yang baru, atau dia menukar sistem agama. Masalahnya, dalam Islam, hukum orang yang berzina, kalau dia muhsan, direjam. Kalau dia tidak muhsan, disebat 100 kali sebatan dan dibuang negeri selama setahun. So kalau kita tukar hukum ini kepada denda RM3,000, penjara 3 tahun dan 6 kali sebatan, masalahnya. So ini mengubah sistem agama tak? Mengubah sistem agama, tukar hukum agama. Maka dia bid'ah, bid'ah. Itu maksud kan, itu maksud. So macam tadi kawan yang fatwa zakat, kata zakat besi tadi. So orang yang fatwa zakat besi, dia dari segi fatwa, dia telah mengubah sistem agama. So bid'ah dia dari sudut yang kedua. Tapi dari segi orang yang beramal dengan fatwa tersebut dan pergi banyak zakat besi, orang ni telah buat bid'ah dari sudut yang pertama, beribadat dengan perkara yang tidak disyariatkan. So ini juga bentuk kedua bid'ah. Bentuk ketiga bid'ah ialah apa-apa yang boleh menjadi wasilah membawa kepada bid'ah. Macam mana wasilah membawa kepada bid'ah? Iaitulah benda yang asalnya diharuskan oleh syarak, dibenarkan oleh syarak, tetapi dia dibuat dalam cara yang khusus sehingga seolah-olah ia menjadi satu bentuk ibadat yang baru atau i'tiqad yang baru. Contoh, kita ada benda yang harus. Masalahnya, salat sunat berjamaah. Salat sunat dari segi hukum berjamaah terbahagi kepada dua. Yang disunatkan padanya jamaah, yang kedua tidak disunatkan padanya jamaah. Salat sunat yang disunat berjamaah, kita maklumlah sembahyang hari raya, sembahyang istisqa, sembahyang salat sunat khusuf, gerhana matahari, gerhana bulan, sembahyang tarawih. Ini salat sunat yang disunatkan berjamaah. Sembahyang witir dalam bulan Ramadan. Tayyib. Salat witir di luar bulan Ramadan, masalahnya pula tidak disyariatkan berjamaah, tidak disunatkan berjamaah.
Solat sunat rawatib, ba'diyah, qabliyah dan ba'diyah tidak disunatkan padanya berjemaah. Solat sunat duha tidak disyariatkan padanya berjemaah. Tetapi apa hukum jemaah pada solat-solat ni semua? Boleh tak kalau orang nak solat jemaah? Ulama kata sah, solat tu sah dan hukumnya harus jikalau dibuat sekali-sekala dan tidak dijadikan dia sebagai satu kebiasaan dan adat yang berterusan. Sebab hukum dia asalnya harus. Tapi kalau dah dijadikan dia sebagai satu acara resmi, diisytiharkan, diiklankan, hari ini kita ada solat sunat rawatib berjemaah perdana, solat sunat qabliyah jemaah perdana. Satu masjid tu bangkat, katalah sebelum semayang fardu, tiba-tiba imam kata, mai kita pakat semayang qabliyah jemaah. Apa akan jadi bentuk macam ni? Dia dah jadi nampak benda itu satu tambahan baru. Dan orang akan anggap, oh maknanya sebelum kita semayang sunat, semayang fardu, kita kena ada satu jemaah lain, jemaah qabliyah. Dan lepas semayang jemaah fardu, kita ada jemaah ba'diyah. So dibuat dengan skala yang besar begini, secara officially dalam masjid, akan membawa kepada i'tiqad, ianya adalah sunnah dan mengubah agama. So dia adalah bid'ah. Antara dalilnya ialah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, satu hari dia duduk di Masjid Nabawi, dia tengok orang pakat duk masuk masjid semayang sunat duha, salatul duha. Salatul duha, salat sunat yang kita sebut tadi, tidak digalakkan salat sunat berjemaah, tidak disuruh berjemaah. Dan asal salat sunat dibuat di mana? Di rumah. Kan? Tapi Ibnu Umar duk tengok orang ni ramai-ramai, bila dia nak sembahyang duha dia main masjid, bila nak sembahyang duha dia main masjid. Maka Ibnu Umar kata muhdath, bid'ah. Apa maksud bid'ah di sini? Duk ulang main masjid dengan tujuan nak sembahyang duha ni bid'ah. Sebab sembahyang duha dia bukan disyariatkan di masjid, dia disyariatkan di mana-mana kita ada lah. Kalau hang kebetulan duduk di masjid, sembahyang di masjid. Di rumah, sembahyang di rumah. Duduk di pejabat, pergi surau pejabat, tak ada masalah. Tengah on the way, sembahyang atas kereta, boleh, kenderaan, kalau tidak memudaratkan, kan? Sembahyang sunat, kan? So Ibnu Umar melihat depa duk mai kumun-kumun sembahyang, jadi bid'ah. Tak. So asalnya tak adalah salah sembahyang sunat duha di masjid, tak salah. Tapi bila dah dijadikan kebiasaan atau satu kemestian, walaupun tak kata wajib, tapi dia seolah macam satu kemestian, tak puas sembahyang duha di rumah ni, tak puas, nak kena pergi masjid. Jadi Ibnu Umar kata ni bid'ah. Kan? Pasal dia mengubah sistem agama, dan dia terangkum membawa kepada pengubahan sistem agama dan membawa kepada pensyariatan ibadat baru. Tak, hari ini 3 usul. Sebab tu sebagian ulama dia kata even benda yang sunat pun sekali-sekala kita kena tinggal supaya tahu dia sunat. Masalahnya baca surah As-Sajdah pada subuh pagi Jumaat. Sebagian ulama berpendapat disunatkan untuk imam, kadang-kadang dia baca surah lain, supaya jangan sampai nanti orang jahil, orang awam kata wajib baca. Itu satu pendapat lah. Kita bukan ambil tang pendapat tu, tapi kita nak ambil tang kaedah yang ulama letak tu. Maknanya kita jangan buat satu benda sunat, kalau dibuat sampai dianggap wajib, ini jadi bid'ah. Benda makruh, kalau dia ambil mudah sampai orang ingat benda tu harus, pun jadi bid'ah. Sebab tu bila ulama kata pada zaman sekarang telah tersebarnya bid'ah melabuhkan kain bagi lelaki melebihi paras buku lali. Apa maksud ulama? Kita kata melabuhkan kain lebih pada buku lali, hukumnya sama ada kalau tidak sombong makruh, kalau sombong haram. Tapi disebabkan benda tu dah jadi kebiasaan, orang pakat buat seolah dia tak bersalah, seolah macam benda tu normal, maka ulama kata benda tu jadi bid'ah. Sebab dia bila benda tu makruh dibuat seolah macam biasa.
Kan? Lama-lama orang ingat benda tu tak makruh. So perbuatan itu lama kelamaan kalau dibiarkan begitu, orang akan anggap dengan anggapan yang lain. So perkara itu ulama akan sebut dia sebagai bid'ah. Ini penting kalau kita nak faham perkataan ulama tentang bid'ah. Kan? Kenapa tiba-tiba dia sebut bid'ah? Ibn Taymiyah rahimahullah kata, lak pisau lepas sembelih binatang adalah bid'ah. Pasal apa bid'ah? Bukan tak boleh lak pisau lepas sembelih binatang, boleh. Tapi dia bukan wajib. Bukan sunat pun. Tapi bila orang duk biasa buat, dah jadi satu kepercayaan dalam kalangan orang awam, dia tak selesa kalau dia dah sembelih lembu pertama, dia nak pergi sembelih lembu kedua, darah lembu pertama duk ada kat pisau. Hang lap sebab nak bagi tajam, nak bagi ni, tak ada masalah. Tapi bila timbul satu perasaan macam tak senang, seolah-olah macam kalau ada darah lembu yang pertama lekat dekat pisau, main sembelih lembu kedua tak lap, macam tak sah sembelihan. So itu sebab Syekhul Islam Ibn Taymiyah kata benda tu bid'ah. Bukan tak boleh lap pisau. Anda faham tu? Kan? Jadi ini antara perkara kita kena faham. 3 usul atau 3 wajah, 3 arah sesuatu perkara itu boleh menjadi bid'ah. Sama ada dia adalah ibadat yang memang tidak disyariatkan, sama ada tidak disyariatkan itu dari segi ibadat itu adalah ibadat yang memang tidak ada dalil atau bersandar kepada hadis yang palsu, ataupun cara istidlal yang tidak betul, ataupun bersandar kepada benda yang bukan dalil yang sahih berdasarkan mimpi, kasyaf, qiyas yang tidak kena kaedah dan rukunnya. Contoh, bila hujan tak turun atau berlakunya wabak pandemik, musibah, diadakan solat sunat hajat berjemaah secara resmi, secara beramai-ramai di masjid dengan tujuan nak menolak wabak, dengan tujuan sekian. Taib, boleh ke tak boleh? Memang Nabi kata kalau ada apa-apa hajat, solat sunat berjemaah. Solat sunat, bukan solat sunat berjemaah, minta maaf ya. Solat sunat hajat termasuk dalam solat sunat yang tidak disyariatkan berjemaah. So yang pertama, bila dia dibuat dengan keadaan macam ini, secara official, ramai-ramai, diarahkan pula, dia telah mengubah sistem agama. Dia membawa kepada pengubahan sistem agama, dan dia mewujudkan satu solat sunat jemaah baru. Sedangkan solat sunat berjemaah yang masyru', yang disyariatkan secara asal adalah terhad, dinaskan oleh syarak. Sekarang kita nak pergi tambah satu lagi solat sunat berjemaah, namanya solat sunat hajat. Tak boleh lah. Kedua, bila hujan tak turun, syariat telah meletakkan satu bentuk solat sunat khusus, namanya solat sunat istisqa. Dan kalau berlaku penyakit menjangkit dan sebagainya, syariat telah mengajarkan kita satu tata cara khusus, namanya qunut nazilah dalam sembahyang fardu 5 waktu. Bukan dengan solat sunat hajat berjemaah. Kan? So dia melakukan ibadat baharu, dan dia mengubah sistem agama. Agama suruh A, dia buat B. Agama suruh B, dia buat C. Kan? Sebab tu jadi bid'ah. So kita kena faham ni kaedah dia. Yang kedua, usul bid'ah tadi kita sebut mengubah sistem agama. Mengubah sistem agama ni luas lah, termasuk dalam muamalat. Muamalat, dia ada bahagian yang dipanggil adat. Adat ni ialah apa yang kita tahu ilahnya, yang kita boleh ijtihad, atau dia benda yang diharuskan oleh syarak. Jual beli sebagai misalnya, syarak tak tetapkan satu cara khusus, kaifiyat khusus jual beli. Tetapi syarak letakkan hukum hakam. Rukun jual beli sekian-sekian, syarat barang dijual sekian-sekian, syarat harga sekian-sekian, syarat untuk orang yang menjual dan yang membeli sekian-sekian. Kalau cukup syarat-syarat ni semua, maka sahlah jual beli. Tetapi kalau ada orang mai tambah rukun baru tanpa dalil, mai tambah syarat baru tanpa dalil, maka ini dia mengubah sistem agama. Dan yang ketiga, perkara wasilah yang mungkin pada asalnya dia bukanlah bid'ah, tetapi disebabkan dilakukan dengan cara tertentu atau wajah tertentu atau ada i'tiqad tertentu, menyebabkan dia menjadi bid'ah, kerana dia wasilah yang membawa kepada bid'ah. So ini adalah perkara
kita nak fahamkan maksud bid'ah. Yang lawannya adalah sunnah. Sunnah ialah apa yang Nabi ajarkan. Sama ada Nabi buat atau Nabi tak buat, tapi Nabi ajar. Contoh, solat puasa hari Tasu'a, puasa 9 Muharram. Nabi tak puasa, tapi Nabi ada azam nak puasa. Ada benda Nabi sendiri tak buat, tapi Nabi suruh. Ada benda Nabi ikrar, Nabi akui benda tersebut. Sahabat buat depan dia. Contoh, satu sahabat baca satu doa, Allahu akbar kabira, kan, walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila, dalam iftitah salat. Nabi tanya, siapa baca macam ni tadi dalam sembahyang? Okay. Dia kata, aku ya Rasulullah. Nabi kata, malaikat lumba-lumba mencatat. So ini Nabi ikrar, Nabi akui. Okay. Dia buat depan Nabi ikrar. Adapun kita, kalau kita reka zikir baru dalam sembahyang hari ni, Nabi mana nak main habat kita yang kita buat ni betul ke salah? Tak ada dah, Nabi dah wafat. Kan? So ini perkara yang kita kena faham. So azan, sahabat mimpi azan. Kalau orang yang kata mimpi sebagai dalil, sahabat mimpi azan. Sahabat mimpi azan, depa tak terus mimpi azan, depa main habat dekat Nabi. Nabi yang ikrar benda tu, Nabi akui benda tersebut. Kan? Mimpi sahabat ketika itu adalah wahyu untuk Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi kalau kita yang mimpi hari ni, Nabi mana nak main habat kita? Mimpi kita ni memang wahyu ke, ataupun mainan tidur ke, ataupun mainan syaitan ke? Siapa yang nak differentiate untuk kita mimpi kita ni? Tak ada. Kan? Jadi ini kita kena faham. Tayyib. So ahli sunnah wal jamaah. So ahli sunnah, mereka yang mengikut jalan Nabi dalam beragama dan para sahabat baginda radhiyallahu anhum dan jalan salafus salih. Sebab Nabi kata, khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia ialah yang hidup zamanku, kemudian yang datang selepas mereka, kemudian datang selepas mereka. Okay. Wal jamaah, al-jamaah dari segi bahasa ialah perhimpunan, perkumpulan atau bilangan banyak dalam kalangan manusia yang bersepakat atas satu tujuan. Ada pula dari segi istilah ialah jamaah kaum muslimin, iaitulah para salaf umat ini yang terdiri daripada sahabat, tabi'in dan tabi'in. Sebab itulah kata Imam Al-Barbahari dalam Syarh Sunnah, wal aslu alladhi yanbani alaihi al-jama'ah hum ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum, atau kama qala rahimahullah. Asal yang terbina atasnya jamaah ialah para sahabat baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi jamaah yang dimaksudkan ialah jalan para sahabat radhiyallahu anhum. Sebab datang dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi, Nabi kata, sataftariqu ummati ila 73 firqah. Umatku akan berpecah kepada 73 golongan, 73 aliran agama. Ila 73 millah. Kulluha fin nari illa wahidah. Semuanya menuju ke neraka kecuali satu. Qalu ya Rasulullah, man hum? Sahabat tanya, siapa mereka? Siapa yang satu yang selamat itu, yang tidak menuju ke, yang selamat, yang tidak akan masuk neraka ataupun tidak menuju ke neraka. Maksudnya sini tidak sesat. Yang lain 72 lagi sesat, menyimpang daripada sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Sahabat tanya, siapa mereka? Tapi Nabi jawab, ma ana alaihi wa ashabi. Apa yang aku dan para sahabatku berada di atasnya. Nabi jawab dengan apa? Yakni bukan orang yang penting, tetapi cara untuk jadi golongan yang selamat. Golongan yang selamat yang Nabi kata, apa yang aku dan para sahabatku berpegang dengannya. Dengan makna apa yang diajarkan oleh Nabi dan para sahabat. So ulama rujuk dengan Nabi sebagai sunnah,
dan sahabat sebagai jamaah. So dapatlah nama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan dalam hadis Al-Irbad bin Sariyah tadi sama juga, Nabi kata fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Dan berpeganglah kamu dengan sunnahku dan sunnah khulafa' ar-rasyidin yang mendapat petunjuk daripada Allah selepasku. Siapa mereka? Sahabat radhiyallahu anhum. Dan ketua mereka adalah al-khulafa'ul arba'ah, khalifah 4. Dan ketua yang 4 itu ialah Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma wa radhiyallahu anhum ajma'in. So mereka adalah sahabat. So sahabat ini dirujuk sebagai al-jamaah. So ahli sunnah wal jamaah ialah mereka yang berpegang dengan jalan ataupun agama yang diajarkan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya dalam i'tiqad, perkataan, amalan dan istiqamah mengikutinya. Mereka menjauhi perkara bid'ah. Mereka lah orang yang bersih dan mendapat pertolongan di akhirat. Sesiapa yang mengikuti jalan mereka mendapat petunjuk, dan siapa yang menyelisihi mereka akan berada dalam kesesatan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika mentafsirkan firman Allah dalam surah Ali Imran, yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh, hari ada wajah yang akan putih berseri-seri dan hari di mana akan ada wajah yang menjadi hitam gelap. Kata beliau dalam tafsiran ayat ini, فَأَمَّا الَّذِينَ نَبْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَأَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ وَأُولُو الْعِلْمِ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ فَأَهْلُ الْبِدْعِ وَالضَّلَالَةِ. Mereka yang wajahnya akan putih berseri pada hari kiamat tersebut ialah ahli sunnah wal jamaah dan ahli ilmu, ulama. Adapun mereka yang hitam wajahnya pada hari tersebut adalah ahli bid'ah dan dalalah. Dan kata Al-Hasanul Basri pada yang wafat pada tahun 110 Hijrah, ya ahlas sunnah taraffaqu rahimakumullah fa innakum min aqallin nas. Wahai ahli sunnah, berlunak-lunaklah kamu sesama kamu, kerana kamu adalah orang yang paling sedikit. Kata Ayyub As-Sukhtiyani rahimahullah yang wafat pada tahun 131 Hijrah, inna min sa'adatil hadath wal a'jami an yuwaffiqahu Allah li'alimin min ahli sunnah. Antara tanda kebahagiaan, kejayaan seorang remaja dan orang ajam yang bukan Arab yang baru masuk Islam adalah Allah Ta'ala bimbing dia untuk mengambil ilmu pelajaran daripada ulama ahli sunnah. Kata Sufyan Al-Thawri yang wafat pada tahun 161 Hijrah, istawsu bi ahli sunnati khaira fa innahum ghuraba. Jagalah elok-elok ahli sunnah wal jamaah kerana mereka golongan yang ganjil, ghuraba. Merujuk kepada hadis Nabi SAW, bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariba. Islam itu bermula dengan terasing dan akan kembali terasing. Fatuba lil ghuraba, maka berbahagialah orang yang terasing. Kerana ahli sunnah di akhir zaman akan sedikit dan golongan bid'ah akan banyak. Nas'alullah al-afiyah. So istilah ahli sunnah telah digunakan sejak daripada zaman Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, datang kepada zaman Al-Hasan Al-Basri abad kedua Hijrah, zaman Ayyub Sukhtiyani abad kedua Hijrah, Sufyan Al-Thawri abad kedua Hijrah, pertengahan abad kedua Hijrah, pertengahan kedua abad kedua Hijrah, 161 wafat. So maknanya istilah ni telah dikenali, telah digunakan oleh ulama sejak sekian awal, supaya kita faham istilah ahli sunnah wal jamaah bukanlah perkara baru yang wujud setelah datangnya dua orang tokoh belakangan yang wafat pada abad keempat Hijrah, iaitulah Abul Hasan Ali ibn Ismail al-Ash'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Bukan. Bahkan telah ada lebih awal lagi istilah ahli sunnah wal jamaah ini yang merujuk kepada generasi as-salaf, dan mereka lah ahli sunnah wal jamaah yang sebenar. Orang belakangan dianggap ahli sunnah kalau ikut golongan yang awal tadi, golongan sahabat, tabi'in dan tabi' tabi'in.
yang tak ikut mereka, maka mereka ini dianggap menyelisihi ahli sunnah wal jamaah. So ini adalah ta'rifan ringkas ahli sunnah wal jamaah, maksud sunnah, maksud bid'ah, supaya kita lebih jelas. Balik kepada perkataan musannif rahimahullah pada kelas yang lalu, ada terputus internet pada kelas kita yang lepas, anda minta maaf di hujung itu. Dia kata musannif, kata pengarang kitab kita Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, ini menunjukkan bahawa tiada jalan yang lebih baik dan lebih mudah dalam mengenali Allah Subhanahu wa taala melainkan melalui ajaran yang diajar oleh rasulnya, iaitu bukan ajaran yang bercakap menggunakan hawa nafsu, sebaliknya ajaran yang diucapkan oleh para rasul. Ini kerana segala ajaran yang disampaikan oleh para rasul adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. So bila Syekh kata ahli sunnah wal jamaah akan menolak dan menentang sebarang bentuk ajaran agama yang hanya dibina atas anggaran akal atau analogi akal tanpa berpadukan kepada wahyu Al-Quran dan Sunnah. Kerana apa kita dah bincangkan sebabnya? Kerana dalam Al-Quran dan Sunnah itu sendiri sudah ada logik. Dan akal kalau tidak ada bimbingan wahyu, dia akan terdedah kepada kesalahan, kesilapan, kesesatan. Yang maksum, yang terpelihara ialah wahyu. Yang terpelihara adalah para anbiya, para nabi. Mereka kalau tersilap pun akan turun wahyu betulkan. Allah tak akan biarkan Nabi SAW buat silap dalam perkara agama. Sebab itulah Nabi SAW bersabda, jikalau aku berbicara kepada kamu dalam urusan dunia, cara nak tanam pokok, cara nak bagi dapat buah, cara nak bercucuk tanam, Nabi kata yang ini kamu lebih mengetahuinya daripada aku. So aku bukan diutuskan untuk jadi petani atau tukang perubatan, bukan. Tetapi apabila aku memberitahu kepada kamu sesuatu daripada Allah, maka kamu kena terima, tak boleh bantah. Kalau wahyu datang daripada Allah, kena terima. Kalau pendapat peribadi Nabi SAW dalam perkara-perkara keduniaan, kamu boleh bagi ke muka pendapat kamu juga, sebab aku bukan ahli. Hadis ini datang dalam Sahih Muslim, sebab para sahabat radhiyallahu anhum di Madinah, mereka mengahwinkan pokok tamar, pokok kurma. Dan Nabi kata, kalau kamu tak buat pun tak apa kot. Jadi sahabat menyangka perkataan Nabi ini wahyu arahan, sedangkan Nabi memberi pandangan. Kan? Maka sahabat tinggal, tak buat. Tahun tu mereka tak bagi kahwin pokok kurma. Mereka tak ambil debunga jantan pergi tepuk dekat debunga betina. Pokok kurma dia ada macam pokok betik kita lah. Dia ada pokok betik jantan, betik betina. So kurma pun dia ada kurma jantan, kurma betina. Kalau tanam pokok kurma jantan saja tak berbuah. Kalau ada betina saya tak ada jantan, tak berbuah. Kecuali kalau ada angin yang bawa mai debunga jantan mai melekat dekat debunga betina. Kan? Jadi tapi bila jadi macam itu, keluarlah hasil buah kurma itu pada tahun tersebut tidak elok, kualiti tidak bagus. Maka Nabi kata, kenapa kurma tahun ni jadi begini? Maka dia berkata, kami selalu kalau kurma ni kualitinya baik, kita bagi kahwin buat gini, tapi tahun ni kamu tak bagi, ya Rasulullah. Maka Nabi kata, kalau aku bercakap satu perkara tentang urusan dunia, kamu lebih tahu. Maksudnya aku habaq apa itu bukannya wahyu, itu pendapat aku tanya. Kalau tak buat tak apa agak. Maksudnya aku rasa kalau tak buat ni pun dia berbuah juga. Memanglah betul lah tu, kalau tak buat pun dia berbuah. Tapi hasilnya tidak seelok seperti kalau dikahwinkan dengan cara kita yang buat benda tersebut dengan bantuan kita. Kalau biar angin saja bawa, dia tak jadi cantik macam itu. Dia kata kalau benda tu urusan dunia, maka kamu lebih tahu. Ini kalau urusan tu cara-cara keduniaan. So, Islam tidak menghadkan baju kita nak buat daripada bahan apa, bentuk apa, warna apa, kenderaan kita macam mana kita nak buat cara itu. Islam serahkan kepada kemahiran akal manusia dan penyelidikan mereka. Kan? Tetapi Islam dalam bab-bab ini dia ada kawalan. Dia letaklah orang lelaki boleh pakai baju semua kecuali sutera masalahnya. Ada warna-warna dengan syarat pakaian tidak boleh tasyabuh dengan orang kafir, tak boleh tasyabuh dengan orang perempuan, tak boleh bagi orang lelaki dan orang perempuan tak boleh tasyabuh dengan orang lelaki. Kan? So dia ada hukum hakam dia letakkan di situ. Kan?
jual beli, muamalat. Macam mana kita nak bagi barang tu dekat pembeli? Dengan pos ke, dengan kita main hantar COD ke? Itu syarak tak larang, tapi ada rukun jual beli, ada syarat jual beli. Apa cara yang kita pakai? Kalau cukup syarat, cukup rukun, sah. Tapi cara spesifik itu syarak tidak letakkan. Kan? Dan ada pula ibadat, tata caranya syarak spesifik kan. Cara solat macam mana. Tapi dalam solat pun ada juga. Contoh tutup aurat. Okey, syarak bagi aurat daripada sini ke sini. Kamu kena tutup. Syarat pakaian tutup aurat gini. Tapi kamu nak tutup pakai baju jenama apa? Jenis apa? Baju kemeja ke, baju jubah panjang ke, apa? Itu syarak tak ada had macam kita sebut tadi. Kan? Jadi Nabi kata, kalau apa yang aku cakap tu daripada urusan keduniaan kamu, kamu lebih tahu. Tetapi kalau apa yang aku cakap itu wahyu daripada Allah, kamu kena dengar dan terima. So wahyu tidak akan salah, tidak akan silap. Dan kita diwajibkan untuk taat kepada Rasul. Allah Ta'ala menyebut dalam surah An-Nisa, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. Tidaklah kami utuskan Rasul melainkan untuk ditaati dengan izin Allah. Dan Nabi SAW adalah yang sebaik-baik makhluk yang memahami tentang Allah, sebab dia dapat perkhabaran tentang Allah langsung daripada Allah. So akidah ni kita nak bincang tentang apa? Tentang Allah. Ibadat, hukum hakam syarak, kita nak bercakap tentang apa? Tentang kehendak Allah Ta'ala. So agama ni semuanya tentang Allah. Perbicaraan tentang akidah ialah tentang Allah, sifat-sifatnya, nama-namanya, kemudian kitab-kitabnya, malaikat-malaikatnya, semuanya balik kepada Allah. So kita nak bercakap tentang Allah, kita tak pernah tengok Allah kan, satu-satunya, dan Allah tidak ada benda yang sama dengan dia untuk kita buat perumpamaan. Maka satu-satunya jalan untuk kita tahu tentang Allah ialah Allah sendiri yang kena bagi tahu kepada kita macam mana dia, apa nama dia, apa sifat dia. Dan Allah hanya bercakap perkara ini melalui orang yang dia namakan sebagai Rasul, utusan, Nabi. Dia saja yang mendapat wahyu perkhabaran daripada Allah. Maka dia sahajalah yang boleh bercakap, ada autoriti mutlak untuk bercakap tentang agama. Sebab itulah ketaatan kepada Rasul mutlak. Man ata'ani faqad ata'a Allah, wa man asani faqad asa Allah. Nabi kata, siapa taat kepada aku, dia taat kepada Allah. Tidak ada beza. Siapa yang derhaka kepada aku, dia derhaka kepada Allah. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam surah An-Nisa juga, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Demi Tuhanmu wahai Muhammad, tidaklah mereka beriman sehinggalah mereka menjadikan kamulah penentu hukum dalam setiap perkara perselisihan yang berlaku dalam kalangan mereka. Kemudian mereka tidak ada rasa tidak senang dengan keputusan kamu, dan mereka menyerah diri bulat-bulat kepada kamu. Kita bergaduh dalam urusan dunia. Ayat ni turun berkenaan dengan dua orang sahabat bergaduh tentang kebun, ayat kebun. Sebab sahabat seorang ni, Az-Zubair ibn Al-Awwam radhiyallahu an, kebun dia berjiran dengan kebun seorang lagi Ansar. Ayak lalu kebun dia dulu. Jadi Ansar ni nak minta supaya Az-Zubair lepaskan ayak terus main kat kebun dia. Az-Zubair biasanya dia akan tahan. Jadi Nabi kata tahan, lepas dia dah dapat bahagian dia, baru dia lepas ayak tu turun ke kebun sebelah. Maka Nabi kata, wahai Az-Zubair, engkau tahanlah sekadarnya, tak payahlah tahan bagi penuh. Kan? Lepas tu kau lepaslah. Jadi yang lelaki Ansar ni tak puas hati. Dia kata, oh sebab ini sepupu engkau ke ya Rasulullah, kau bagi putusan macam ni, engkau betulkan dia. Sebab dia ni nak supaya Az-Zubair jangan tahan langsung ayak. Macam mana? Kalau tak tahan langsung, dia tak dapat ayak lah. Semata-mata ayak tu lalu kebun dia dulu, bukan bermakna kebun dia akan dapat ayak terus macam itu. Dah, mesti dia nak tahan juga, dia nak guna juga ayak itu untuk simpan dan sebagainya. Tapi yang kawan Ansar ni tak, dia nak ayak tu terus main macam tu je. Kan? Jadi dia tak puas hati juga. Maka turun ayat ni. Tak boleh rasa tak puas hati. So itu perselisihan, pertelingkahan dalam bab dunia. Tuhan kata tidak beriman, melainkan kita kena terima apa keputusan Nabi. Macam mana buat dengan agama? Allahu Akbar. Once dia adalah wahyu, dia adalah hukum Nabi, kita tak boleh pertikai.
Macam kita sebut tadi, ada pun dalam keduniaan yang Nabi SAW sendiri dah bagi tahu ini hanya pendapat dia saja, maka tidak. Sebab itulah asal apa yang datang daripada Nabi adalah syariat sehingga terbukti sebaliknya. Ini penting kaedah. Asal apa yang Nabi cakap, Nabi suruh adalah agama sehingga terbukti sebaliknya. Kan? Jadi sebab itulah kita Ahli Sunnah wal Jamaah, ciri-ciri yang penting Nabi dah sebut tadi. Nabi dah pesan dah, kalau tak mau sesat, kita kena pegang dengan apa? Dengan sunnah Nabi, sunnah para sahabat. Ma ana alaihi wa ashabi, fa'alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajidh wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Selain daripada ajaran wahyu, maka dia adalah berlawanan. Dan ajaran yang paling senang, paling jitu tentang agama Allah Ta'ala ialah ajaran wahyu. Pasal apa? Pasal Allah yang paling tahu, dan dialah yang paling mampu memberikan penjelasan, keterangan yang terbaik, yang paling mudah kita nak faham dan paling tepat dengan maksud yang dia nak cakap, yang dia nak bagi tahu kepada kita. Dan Allah lah yang paling merahmati kita, yang paling belas kasihan nak kita mendapat hidayah. Ini 3 perkara. Dan kemudian Rasul yang Allah Ta'ala utuskan juga ada 3 perkara ini. Dialah yang paling tahu tentang Allah dan agama Allah. Dan dialah yang paling mampu memberitahu kita, menjelaskan kepada kita tentang agama Allah, tentang Allah dengan penjelasan yang paling tepat dengan kehendak Allah. Dan Nabi lah yang paling rahmat kepada umat dia, Raufur Rahim, yang nak umat dia selamat daripada azab Allah, nak umat dia masuk syurga. Nabi bukan nak bagi sesat, Nabi nak membimbing kita kepada hidayah. Jadi kalau dah kita tahu macam itu, petunjuk Nabi lah yang paling terbaik, paling jelas. Adapun selain daripada petunjuk Nabi SAW, tidak jelas, samar-samar dan salah, terdedah kepada kesalahan dan membawa kepada kesesatan. So kalau kita hanya guna akal kita, kita memandai-mandai, fikir sendiri, lepas tu kita nak kata inilah kehendak Allah, inilah hukum Allah, maka natijahnya adalah kita akan sesat. Nas'alullah al-afiyah. Kerana dalam hidup kita ni ada banyak benda yang akal, bila kita memerhati dengan mata kita, kita mendengar dengan telinga kita, yang akal boleh buat adalah menimbulkan persoalan. Dia tak boleh nak jawab. Persoalan-persoalan hidup yang besar ini memerlukan jawapan daripada wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah agama adalah daruri, keperluan yang mustahak bagi hidup seorang manusia. Tanpa agama dia tak mungkin boleh mencapai kebahagiaan hidup di dunia. Dia sendiri tak boleh nak hidup di dunia dengan cara yang betul, yang terbaik, yang membolehkan dia memanfaatkan kebaikan-kebaikan dunia ini, dan di akhirat dia tidak akan berjaya, tidak akan mencapai redha Allah tabaraka wa taala. Na'udzubillah min dzalik. So satu-satunya jalan, Allah sebut, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim, dan sungguhnya kamu wahai Muhammad membimbing manusia ke jalan yang lurus. Allah Ta'ala kata, wa in tuti'uhu tahtadu, dan kalau kamu taat kepada Nabi, kamu akan mendapat bimbingan, kamu akan mendapat petunjuk hidayah Allah Ta'ala. Ini syarat Tuhan letak, in syarat, wa in tuti'uhu, kalau kamu taat Nabi, tahtadu, kamu akan terbimbing. Kalau kamu derhaka, maknanya tak dapat hidayah, tak dapat bimbingan Allah Ta'ala. Dan kita ni tak mungkin boleh dapat apa-apa melainkan kalau Allah yang bagi, Allah yang bimbing kita ke arah kebenaran. Okay. Sebab itulah kata musannif lagi, orang mukmin tidak menolak segala hadis Nabi. Orang mukmin tidak menolak hadis Nabi. Kerana Nabi SAW yang diutuskan oleh Allah Ta'ala, huwa alladhi ba'atha fil ummiyyin rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim. Tuhan kata, dialah yang telah mengutuskan kepada golongan ummiyin, golongan Arab, golongan yang tidak diberi kitab sebelumnya, seorang rasul daripada kalangan mereka sendiri,
yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, yang mengajarkan mereka Alkitab dan hikmah dan menyucikan jiwa mereka. Apa dia kitab? Al-Quran. Apa dia hikmah? Sunnah Nabi SAW. Sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Imam Syafi'i radhiyallahu an, ijma' ahli tafsir salaf, maksud hikmah bila digandingkan dengan Alkitab ialah As-Sunnah Nabi SAW. Sedangkan kata Allah, sebelum datangnya Rasul ini, mereka berada dalam kesesatan yang nyata. Wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim, dan juga diutuskan Rasul ini kepada golongan lain yang belum datang lagi. Maksudnya Rasul ini bukan saja diutuskan kepada orang Arab, juga kepada orang Ajam. Bukan saja diutuskan pada zaman Nabi, bahkan semua orang yang datang selepas Nabi wafat wajib ikut perintah Nabi SAW. Ini kita dah bincang dalam sembang pagi Jumaat tadi. Bagi siapa yang belum dengar, ikuti, boleh ikuti di podcast kita, Rationalist Orthodox. Kita dah bincang berkenaan masalah ini dalam perbincangan kita berkenaan dengan surah Al-Jumu'ah. Maksudnya Nabi diutuskan kepada orang Arab dan bukan Arab, kepada ahli kitab dan bukan ahli kitab, yang di zaman Nabi dan yang zaman selepas itu hinggalah hari kiamat. Okay. So wajib kita ikut perintah Nabi SAW. Nabi SAW dalam sabdanya, Nabi kata, ala utitul Qur'ana wa mithlahu ma'ah, aku diberikan Quran dan yang seumpama dengannya, ini sunnah. Ala innama harrama Rasulullah kama harrama Allah, sesungguhnya apa yang dilarang oleh Rasulullah sama seperti apa yang dilarang oleh Allah. Kerana Allah Ta'ala telah berfirman, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Dalam surah An-Nur Allah Ta'ala kata, berhati-hatilah orang yang menyelisihi perintah Nabi, boleh kerana mereka akan ditimpa fitnah, ditimpa azab di dunia, ditimpa kesyirikan, na'udzubillah min zalik, atau ditimpa azab yang pedih di akhirat nanti. Dan kita dah baca tadi ayat dalam surah An-Nisa, Allah Ta'ala bagi tahu tujuan dia utuskan Rasul adalah untuk ditaati. Tidak beriman orang itu melainkan sehinggalah dia menerima Rasul sebagai penentu hukum dan menyerah diri bulat-bulat kepada hukuman Rasul SAW. Banyak ayat dalam Al-Quran. Sebab itulah datang satu perempuan kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Maka perempuan ni dia ada buat macam tattoo ataupun sambung rambut. Maka Ibnu Mas'ud bagi tahu bahawa Rasulullah melaknat perbuatan ini, perbuatan buat tattoo, menyambung rambut, pakai rambut palsu. Ini dilaknat oleh Rasulullah SAW. Maka perempuan tu kata, dan Ibnu Mas'ud kata, ia telah termaktub dalam kitabullah. Maksudnya larangan ini ada dalam kitabullah. Perempuan tu kata, aku dah baca kitabullah daripada awal sampai habis, tak jumpa pun larangan ni. Ibnu Mas'ud kata, kalau engkau betul-betul baca, kau akan jumpa. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diberi oleh Rasul, ambil. Apa yang dilarang oleh Rasul, berhenti. So kata Rasulullah telah melaknat perbuatan ini. So maknanya Al-Quran suruh kita taat perintah Nabi SAW. So orang yang mendakwa kata dia nak ikut Quran tapi tak mau ikut sunnah, adakah dia ikut Al-Quran? Tentulah Al-Quran lah benda pertama yang dia kufur. Dia tak ikut Quran. Kalau dia ikut Quran, dia akan ikut sunnah. Sebab Quran suruh kita ikut sunnah. Dan kita tidak tahu ini Quran melainkan Nabi yang bagi tahu ini Quran. Quran ni Nabi yang bawa. Hang nak beriman dengan Al-Quran macam mana kalau kau tak percaya dengan Nabi SAW? Kita tidak tahu ini adalah wahyu Allah, ini adalah Al-Quran, melainkan Nabi bagi tahu kepada sahabat dia radhiyallahu anhum, ini adalah Al-Quran, tulis wahyu. Perkataan Nabi, ayat yang aku baca ni Quran, ini wahyu, itulah sunnah. So sunnah yang bagi tahu kita Quran, sunnah yang menunjukkan kita kepada Al-Quran. Sebab itulah kata ulama salaf, as-sunnatu qadiyatun ala al-Quran. Sunnah adalah qadi atas Al-Quran. Okay. Al-Quranu biahwaji ila sunnah min as-sunnati ila al-Quran. Al-Quran lebih berhajat kepada sunnah daripada sunnah berhajat kepada Quran. Kerana sunnah adalah petunjuk yang menjelaskan maknanya, yang menjelaskan maksud Al-Quran. Tanpa sunnah, kita akan sesat. Kalau pegang dengan Quran saja, sebab apa? Quran dia tak main saja, dia ada package.
Benda yang datang dengan package, kalau you tidak bubuh semua package itu, dia tak akan berkesan, tak akan jadi. Tak akan jadi. Macam kita makan lah, tak cukup bahan. Orang kata kedai ni sedap. Rupanya kita makan, lepas tu kita makan tak sedap. Tak sedap pun, rupanya cara makan tak kena. Ada bahan yang kita tak bubuh, atau campuran yang kita buat tak betul. Tak sedap lah. Kan? Jadi, kalau benda tu datang dengan package, kita kena ambil seluruhnya, barulah dia berkesan, barulah dia boleh berfungsi dengan seperti yang dikehendaki. Wallahu ta'ala alam bissawab. Kita berhenti sekadar ini dulu insya-Allah. Mudah-mudahan penjelasan kita pada malam ini memberikan panduan dan bimbingan. Kita akan ada satu kelas lagi untuk kita habiskan mukaddimah ini insya-Allah ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi peluang kepada kita. Jadi apa yang saya sampaikan ini harapnya adalah manfaat kepada tuan-tuan dan puan-puan, dan tujuan kita adalah untuk menyampaikan secara ringkas, bukannya kita nak masuk secara dalam. InsyaAllah saya berdoa dan memohon kepada Allah untuk memberikan kefahaman kepada kita dalam agamanya, dan membimbing kita untuk beramal dengan perkara yang dia redai. Qultu lakum ma sami'tum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.